ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاصا فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. أما بعد. Sambung kita wa amma burhanu. Faham tu lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 6. Kata pengarang kitab kita rahimahullahu ta'ala, thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Kemudian 7 sifat yang dinamakan dia kan 7 sifat maknawiyah. Kemudian selepas perbincangan sifat ma'ani, 7 sifat. Nah, sebelum ni kita duk bincang sifat ma'ani, sifat yang ada di zat Tuhan. Ada 7 sifat: qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Itu sifat ma'ani yang wajib kita kena tahu. Jadi selepas bincang hak tu dah, dia kata kemudian 7 sifat. 7 sifat ni yang dinamakan dia, yang dibubuh nama oleh mutakallimin, oleh ulama ilmu kalam ataupun oleh ulama usuluddin. Jadi ulama usuluddin dia bubuh 7 sifat ni, dia bubuh nama apa? Sifat maknawiyah. Dia ni sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni dia kata apa? Tengok ikut dia dulu. Dan iaitu sifat maknawiyah melazimkan bagi 7 sifat maknawiyah, dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat. Ni kalimah ni dia bolang banyak ni. Kita kena kurung sikit dulu. Kita tengok lain dia kata apa? Iaitu sifat maknawiyah tu melazimkan bagi 7 sifat. Lepas 7 sifat tu dia tulis maknawiyah, tang maknawiyah tu mula daripada situ kita kena kurung sekejap dah. Hak ni lebih lebih. Mula daripada maknawiyah dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat. Dia ulang balik 7 sifat. Tang sifat tu dia kata 7 sifat pula tu, tu kita kurung pula. Jadi panjang tu dia punya lajak type ajin ni. Lajak ajin dia panjang ni. Jadi kita kena kurung mula daripada maknawiyah, lepas tu tutup balik sampai sifat tu, 7 sifat.
tahun tu kena tutup. Jadi kalau ikut tu hak tu tak ada lah. Tak ada. Jadi dia asalnya ni iaitu sifat maknawiyah tu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Dia asal tu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Tu lebih banyak. Sifat yang pertama tu, yang kata sifat 7 sifat yang pertama tu, kita buh tahun tu sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu hak kita bincang sebelum ni. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Jadi sifat maknawiyah ni dia sifat yang melazimkan bagi 7 sifat ma'ani yang sebelum ni. Sebab tu dia 7. Sebab tu dia 7 juga. Sebab ma'ani sebelum ni 7, dia pun hak lazim. Melazim ni kita kata beringkar. Tikam turut. Bila ma'ani dah 7, dia lazim bagi ma'ani, dia pun 7. Dia 7, tak lebih. Gitu. Macam kita kata qudrah. Qudrah ma'ani, berkuasa. Okey. Hak mana hak lazim bagi qudrah tu? Kaunuhu qadiran. Keadaannya yang mempunyai berkuasa tu. Kaunuhu qadiran lazim bagi qudrah. Kaunuhu muridan lazim bagi iradah. Kaunuhu aliman lazim bagi ilmu. Kaunuhu sami'an lazim bagi sama'. Macam tu lah. Jadi dia berangkai dengan sifat ma'ni yang sebelum ni. Berangkai dengan sifat ma'ni sebelum ni. Ni orang panggil talazum. Saling melazimi. Dia asal dia talazum lah. Saling melazimi, saling berangkai. Bila ada kudrah, sabitlah pula sifat kaunuhu qadiran. Gitu lah. Bila ada iradah, qatilah pula sabitnya sifat kaunuhu muridan. Bila ada kalam, qatilah pula sabitnya sifat kaunuhu mutakalliman. Ini dia orang panggil lazim, melazimi. Ataupun talazum, saling melazimi. Dua ni. Habis hang tu. Cuma kalau kita tengok, kita ambil hak mudah lah. Perbahasan ulama kita tentang sifat maknawiyah. Dari sudut Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, cara untuk faham maknawiyah ni apa dia? Maknawiyah di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari iaitulah adanya sifat ma'ani pada zat. Itu ya. Mana sifat ma'ani? Qudrah. Ada qudrah di zat. Maknawiyah tu. Mana lagi sifat ma'ani? Kalam. Ada kalam di zat. Maknawiyah. Hak mana lagi sifat ma'ani? Sama'. Ada sama' di zat. Ada sama' di zat tu maknawiyah. Ni di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga pengikut dia Asy'ariyah. Orang kita pergi temu orang, pergi duk temu temu ramah, kenal ada Asy'ariyah siapa dia? Pakat tak kenal. Ada Wahabi buat video kan. Tanya orang awam mampu begitu. Dia tak kenal nama tak apa, janji pegang betul ya. Saya tanya qiraat apa duk baca belum ni? Hafs, riwayat Asim ke apa ke? Kenal tak tu? Tak kenal. Tapi bacanya tu tak apa dah. Tak apa dah. Wahabi dia duk kira main dengan nama tu pula. Depa cukup kacau, tak puas hati tu. RUU mufti wilayah. Abang dah hak tu untuk Kuala Lumpur. Tak kena dengan negeri sini ni. Tapi tak puas hati tu. Cara nak lawan juga. Pasal apa lah? Kan teringin nak jadi mufti wilayah ni. Ada cita-cita kot gitu lah. Tak dipanggil pula.
Nak cerita apa? Ni Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari ni cara dia nak faham makna apa maknawiyah ni, maksud dia adanya sifat ma'ani itu pada zat. Tentu ya. Cukup agak tu. Jadi kalau kita ikut di sisi pendapat dia, maka maknawiyah ni dia bukan satu sifat yang asing, yang lebih, yang perlu kepada kita nak kira lain. Nak kira asing tak payah. Sebab maknawiyah ni hanya nak bagi tahu adanya sifat ma'ani pada zat. Ada kudrah di zat, ada iradah di zat, ada ilmu di zat, ada sama' di zat. Macam tu lah. Ini dia tak perlu kira sifat yang asing, tak perlu. Sebab tu kalau kita mengaji Asy'ariyah betul, dia sampai 13 juga lah. Dia kira dah apa kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kan tak payah. Nah, hak tu dia bukan sifat lain, dia cuma nak habaq kata adanya sifat makni di zat. Habis nah. Tu satu. Okey, kita pergi pula di sisi pendapat Imam Abu Mansur Maturidi dan juga Maturidiyah. Nah, Maturidiyah dia punya pengikut dia lah. Jadi di sisi Imam Abu Mansur Maturidi, bila kata maknawiyah ni, apa dia maknawiyah? Maknawiyah ni di sisi dia satu sifat yang menengahi di antara ada dan tiada. Ni kalau boleh ambil ni memang boleh jelas lah bab maknawiyah tu. Jadi maknawiyah di sisi dia satu sifat yang menengahi di antara ada dan tiada, yang melekatkan ma'ani itu ada di zat. Dialah yang nak melekatkan ma'ani itu ada di zat. Jadi dia sifat lain. Dia bukannya setakat nak habaq kata ma'ani ada di zat, tapi dia ni satu sifat yang lain, yang mana dialah duk pelekat ma'ani itu ada di zat Tuhan. Seolah kita sebut bahasa mudah lah, bahasa pelekat lah. Kalau ikut zat Tuhan ni nak lekat-lekat apa lagi, bukannya jirim lah. Tapi nak kata boleh ada kudrah di zat Tuhan, boleh ada kudrah di zat Tuhan, dia ada satu lagi sifat maknawiyah duk pelekat dia. Duk pelekat dia. Sifat tu dia menengahi di antara ada dan tiada. Dia duk tengah-tengah. Dia taklah ada naik kepada peringkat ada, tak? Dan dia taklah turun kepada peringkat tak ada. Jadi dia tengah-tengah. Apa menengahi di antara ada dan tiada? Dia tak naik kepada peringkat ada seperti mana sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang kita bincang sebelum ni, kudrah iradah dia ada, kita boleh dapat dengan panca indera. Dia tak naik peringkat tu. Dan dia tak turunlah kepada peringkat tak ada seperti mana sifat salbiyah yang kita bincang sebelum ni. Mula daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, satu sifat yang tak ada ni. Tak ada. Jadi dia duduk tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Hak ni orang panggil maknawiyah. Jadi di sisi Imam Abu Mansur Maturidi, maknawiyah ni dia sifat lain. Jadi bila sifat lain kita kena kira. Tak boleh tak badan kalau kita kira apa kudrah saja tak badan. Dia kena buat main pula tak? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Kena buat main tak? Sebab dia bukan sifat yang dia bukannya hanya nak semata nak cerita kata adanya sifat makni, tapi dia sifat asing lah. Sifat lain lah. Kita ambil contoh dekat makhluk lah. Dekat tisu ni. Tisu ni dia ada sifat makni yang ada pada dia. Sifat yang ada pada tisu ni iaitulah putih. Putih. Jadi putih ni dia masuk dalam kata sifat makni, sifat yang ada pada zat tisu. Okey. Maknawiyah dia mana? Di sisi Imam Abu Hasan, maknawiyah bagi tisu ni, hak putih ni, bersangkut dengan putih ni, iaitulah ada putih di tisu. Cukup lah, tak tu. Maknawiyah cuma nak cerita kata
putih ni duk ada kat tisu ni. Nah, jadi ada putih tu dia bukan satu sifat yang asing. Yang perlu kepada kita nak kena kira lain dia tak payah. Cukup abang kata putih duk ada kat tisu. Ada putih tu di tisu. Cukup lah takat tu. Tapi kalau Imam Abu Mansur pula, tak, dia bukan macam tu. Maknawiyah dia ada satu sifat lain yang duk pelekat putih ni ada dekat tisu. Dia ada sifat lagi. Nah, putih ni ada kat tisu, ada pelekat dia. Ada pelekat dia. Pelekat dia tu maknawiyah. Pelekat dia tu sifat maknawiyah tu. Cuma dia tak sampailah peringkat ada yang kita boleh tengok pelekat tu duk lekat tisu kat putih kat tisu, kita boleh tengok pelekat tu tak sampailah peringkat ada. Dan dia tak turun kepada peringkat tak ada. Dia tak turun juga sebab kita duk nampak putih ada di tisu, kalau gitu ada pelekat dia. Nah, jadi nak kata tak ada pelekat, putih duk ada. Nak kata ada pelekat tu nak tengok tak boleh. Jadi dia duk tengah-tengah. Nah, dia duk tengah-tengah. Ni semua meninggal lah. Tu cara biasalah. Hak tu hak mudah lah. Hak mudah. Nah, kita tak payah bincang hak susah-susah kan. Jadi cuma dua pendapat ni, Imam Abu Hasan Asy'ari Imam Abu Mansur Maturidi dua pendapat ni dia kok mana pun depa nak habaq kata maknawiyah ni, depa nak habaq kata apa? Sifat makni itu sebenarnya ada di zat. Tu ya, dua pendapat ni. Dia sama tentang tu. Sifat makni ada di zat, sifat qurrah ada di zat, sifat ilmu ada di zat. Ada di zat. Sebab apa? Sebab sifat makni ni benda yang ada. Dia sifat yang ada. Takut kita piduk faham kata dia tercabut pi duduk tang lain ke. Tak boleh macam tu. Dia kena ada di zat. Dia tak sama dengan salbiyah, nafsiyah, sifat wujud, qidam, baqa'. Dia tak sama tu. Hak tu sifat sungguh ya. Tapi bila masuk makni, dia ni satu sifat yang ada. Takut kita faham dia terasing daripada zat tu. Dia piduk tang lain pula lagi. Tak boleh tu. Dia kena ada di zat. Didatangkan maknawiyah. Didatangkan perbahasan maknawiyah. Jadi perbahasan maknawiyah ni sebenarnya nak habaq kata sifat makni tu duduk di zat Tuhan. Duduk di zat Tuhan. Cuma Imam Abu Mansur Maturidi dia nak perkemah lagi. Ada di zat Tuhan. Maknawiyah ni duduk pelekat dia. Duduk pelekat dia. Dia pun pelekat pula. Ni maknawiyah pelekat. Dia duduk pelekat ni. Nak perkemah lagi tak ada lah. Tapi kita faham bila sifat memang duduk kat zat lah. Sifat Tuhan duduk kat zat Tuhan lah. Betul. Habis hang tu. Ni maknawiyah. Tu faham tak? Tu dua pendapat tu. Lagi dia kata dan iaitu sifat maknawiyah tu. Mana? Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Yang kuasa, yang berperkuasa. Saya tu. Yang berperkuasa, yang ada perkuasa tu. Dan yang berkehendak atas dekat yang kuasa. Ni keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Dan yang mengetahui. Ni semua atas dekat yang kuasa. Ni keadaan Allah Ta'ala yang berpengetahuan. Mengetahui. Ada sifat ilmu kat dia. Dan yang hidup ni ada sifat hayah kat dia. Keadaan Allah Ta'ala ni ada sifat hayah kat dia. Dan yang mendengar ni keadaan Allah Ta'ala tu yang ada sifat sama kat dia. Ada sifat pendengar. Yang mendengar ni yang ada sifat pendengar. Yang melihat ni yang ada sifat pelihat. Betul lah. Sebab nak abang kata ada sifat makni kat zat tu. Tak tahu ya. Dan yang berkata-kata ni ada sifat perkata ataupun kalam pada zat Tuhan. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya
adadul 'ishrinal ula. Wahia adadul 'ishrinal ula. Wahia al-'adamu wal huduthu wa turuwul 'adami wa mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyatu al-'aliyatu qadran minal faraghi aw yakuna aradan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi aw lahu huwa jihatun aw yataqayyadu bimakanin kita baca yataqayyada apa? Aw yataqayyada bimakanin. Nah, apa dekat yakuna ni? Aw zamanin aw tattasifa dhatuhul 'aliyatu bil hawadithi. Nah, aw tattasifa dhatuhu al-'aliyatu bil hawadithi aw tattasifa bis-sighari wal kibari aw tattasifa bil a'radi fil af'ali wal ahkami aw tattasifa bil a'radi fil af'ali wal ahkami. Habis. Dan setengah daripada yang mustahil. Nah, mustahil ni perkara hak mesti tak boleh kata sungguh lah. Nak kata sungguh tak boleh langsung lah. Jadi setengah daripada yang mustahil pada hak Allah Ta'ala tu, dia kata 20 sifat. Nah, 20 sifat. Banyak lagi hak mustahil ni, banyak lagi. Tapi hak ni nak bagi setengah lah. Hak setengah ni hak wajib kita tahulah. Tu. Cuma bila kita mengaji hak mustahil ni, sifat mustahil ni sifat mesti tak berlaku kat Tuhan. Bila kita mengaji mustahil ni, sifat mustahil, nak suruh pegang kata tak terima lah. Nak pegang istihalah. Nak suruh pegang tu betul istihalah. Tak terima sifat mustahil ni, tak terima lah. Nah, bukan suruh mengaji mustahil ni nak bubuh mustahil kat Tuhan tu. Bukan. Nah, dia mengaji sifat mustahil. Mana? Tak ada Tuhan. Lepas tu dia pergi letak Tuhan tak ada. Hak tu tak kena. Nah, mengaji hak mustahil, ngaji tak ada Tuhan, maksud dia kena suruh pegang tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Nak suruh pegang betul istihalah tu. Istihalatul mustahil tu. Habis. Jadi dia kata apa? Kita tengok. Kita pergi gutulah. Jadi setengah daripada yang mustahil pada hak. Pada hak ni pada zat. Pada zat Allah Ta'ala 20 sifat. Nah, 20 sifat. Mana tu hak? Dan iaitu 20 sifat tu segala lawan 20 sifat yang pertama. Lawan bagi hak pertama tu. Hak wajib tu. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam sampai habislah kaunuhu mutakalliman lah kali.
Lawan bagi 20 tu, hak wajib tu 20 mustahil. Tu. 20 hak wajib tu, lawan dia 20 mustahil. 20 lawan 20 lah. Habis. Lepas tu dia kata apa? Hak mana tu Yang dan iaitu 20 sifat tu. Mustahil tu. Adam. Ni Adam bahasa Arab. Artinya, arti Adam tu tiada. Tiada ni mustahil ke tiada ni? Tiada tak boleh nak hukum ni. Sebab tak tahu lagi tak ada siapa. Kalau gitu nak boleh hukum kita kena bagi jelas. Tiada kat sini, tiada Allah. Tu. Tiada Allah. Tiada Allah tu mustahil. Tak ada makhluk tak mustahil pun. Kita tak ada beza. Harus boleh terima makhluk tak ada. Jadi tiada kat sini dengan mana tiada Allah tu mustahil. Tiada Allah. Kalau kata tiada saja, kita nak hukum lagu mana? Tak jelas. Jadi kalau gitu tiada Allah. Tiada Allah masuk dalam kata mustahil. Mustahil. Jadi kita nak pegang betul mana? Kita nak pegang betul tak terima tiada Allah. Tu kita kena pegang akidah kita tu. Mengaji hak mustahil ni bukannya kata mengaji saja, tak nak suruh pegang. Tapi bukan suruh pegang betul tak ada Tuhan tu. Hari duk pegang Tuhan tak ada lah. Bukan. Nak suruh pegang kata istihalatul mustahil. Tak terima tak ada Allah. Tak terima dah. Jadi kita mengaji hak mustahil ni nak suruh hukum istihalah tu. Kena mengaji dulu. Kena mengaji dulu baru kita boleh hukum. Kena bagi tasawur dulu baru kita boleh hukum. Jadi dia kata tiada ni tiada Allah dan hudus. Apa hudus? Artinya arti hudus baharu. Baharu sama baharu Allah, bukan baharu makhluk. Baharu makhluk tu hak tu tak ada masalah apa lah. Tak ada mustahil apa lah. Jadi kita bincang baharu Allah. Jadi baharu ni apa dia? Baharu ni ada selepas daripada tak ada. Itu baharu. Ada selepas daripada tak ada. Dulu tak ada, lepas tu ada. Walaupun ada dia tu 4,000 tahun lah. 4,000 tahun pun dia asal tak ada. Lepas tu baru ada, tetap nama dia baharu. Baharu. Gitu. Jadi baharu ni ada selepas daripada tak ada. Maujudun ba'dal adami. Itu ta'rif dia. Dan turul adami. Ni lawan bagi baqa' ni. Turul adami. Artinya, arti turul adami, kedatangan Adam. Adam tu tiada. Kedatangan tiada. Duk ada apa? Tiada mai ke dia. Jadi tak ada lah. Kedatangan tiada. Kedatangan tiada ni dia kata apa? Musannaf tolong tafsir sikit. Yang dinamakan dia kan kedatangan tiada tu dengan fana. Fana ni binasa. Fana ni binasa. Ataupun bahasa kita satu lagi punah. Punah. Tu ambil daripada Arab boleh jadilah. Arab kata fana, kita punah. Nak lebih kurang punah dengan fana. Di banyaklah bahasa kita ni diambil daripada Arab tu pun banyak juga lah, bukan sikit-sikit. Macam menaksah ambil daripada madrasah. Madrasah di menaksah. Menaksah bahasa kita dah. Menaksah. Tapi menaksah kawan ni. Ni ada menaksah. Kampung saya ada menaksah lah. Menaksah. Tapi anak-anak makan cerah. Hak tu kalau naik atas tu lepas bawah. Duk pandang bawah. Cari penyakit lah. Biasalah. Dia lalu tempat ni lah. Tempat apa? Dewan orang ramai ni. Kalau dulu UMNO lah. Kalau UMNO tak ada lah mak kita. Dewan Nepal lah. Jadi atas tu menaksah ni. Bila orang hak belah bulan ni piduk hidup dia tak bagi pula. Lah biar tinggal lah tak hidup lah. Aneh-aneh tolong hidup. Gitu lah. Biasalah zaman dulu kan. Zaman gen kilo dengan gen bulan. Kilo pun tak ada.
Sebiji kilo pun tak hak. Tak boleh. Oh, takkan. Jadi nak abang kata apa? Jadi kedatangan Adam tu yang dinamakan dia kan kedatangan Adam tu dengan fana. Fana ni punah. Nak binasa. Ini mustahil. Binasa Tuhan tu mustahil. Tuhan tu ada apa? Tak ada. Nah, tak ada. Mustahil. Tuhan apa guna? Kita binasa semua. Tengok dalam Quran Tuhan kata apa? Kullu man 'alaiha fan. Fan tu binasa tu fan. Fan. Jadi fan tu samalah dengan fana ni. Dia binasa. Tiap-tiap kita ni dia binasa. Lepas tu hak kekal siapa dia? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah oleh zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Jadi hak kekal tu Tuhan. Kita binasa. Punah habis. Itu ahli syurga pun kekal. Kekal tu sebab Tuhan mengekalkan. Kekal Tuhan ni bukan ada siapa duk kekal dia. Memang dia kekal dah. Memang dia tu kekal dah. Jadi kekal Tuhan tu zati. Kekal ahli syurga tu kekal aridi. Ada yang duk bagi dia tu kekal. Tu kekal ahli syurga. Habis. Dan mumatsalatun dengan hawadis. Dan mumatsalah dia bubuh Melayu juga sikit. Mumatsalah dengan mudah. Mumatsalah Arab dengan Melayu, hawadis Arab balik. Jadi dia kata apa? Dan mumatsalah ni menyamai dengan hawadis dengan segala yang baru. Mumatsalah tu menyamai, menyerupai, tu orang panggil mumatsalah. Menyamai, menyerupai Allah ni dengan hawadis dengan segala yang baru. Ikut mana? Arti mumasalah dengan hawadis tu menyerupai dengan yang baru tu dia. Apa tu? Menyerupai dengan yang baru. Menyerupai dengan baru ni, ni taswir dia, gambaran dia. Tuhan, sopa dengan baru ni lagu mana? Sopa dengan baru? Dengan bahawa dengan tu orang panggil bali taswir, gambaran pada kata menyerupai tu. Dengan bahawa ada ia Allah. Allah itu. Dengan bahawa ada ia Allah tu berjirim. Allah ni berjirim. Jirim sama dengan baru. Sama baru. Hak baru ni jirim arah. Itu Allah jirim. Allah sama dengan baru. Sama dengan baru. Natang apa pula jirim ni? Artinya, arti berjirim tu mengambil zatnya Allah yang maha tinggi. Mengambil zatnya Allah yang maha tinggi. Ni tinggi nisbah pangkat lah. Akan qadar daripada lapang. Mengambil akan qadar. Akan seukuran. Tu qadar. Seukuran daripada lapang. Lapang ni apa? Lapang ni bahasa hak mudah sikit ruang. Ruang. Itu lapang. Lapang-lapang ni ruang. Dia ambil seukuran daripada ruang. Besar mana saiz dia, besar itulah dia ambil ruang. Jadi yang kata jirim ni, Allah berjirim ni, Allah ambil ruang. Allah tu bertempat. Bertempat. Maka hak ni jirim. Jirim. Maka hak ni mustahil. Hak ni dia akan membawa kepada Allah sama dengan hak baru. Bila kata Allah ni bertempat. Allah ni bertempat mana? Di atas arash. Tengok puak lebar. Seorang di alam gaib. Tuhan ni alam ada dua. Alam syahadah, alam gaib. Jadi Tuhan duduk alam gaib. Alam gaib terus dia bubuh. Satu. Ada pula tu. Tuhan duduk atas arah bunyi krik 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 krik. Tu dia ajak tu. Ajak Tuhan duduk atas arah bunyi pula. Krik krik krik. Kena tu. Kena arah bunyi pula. Dia ambil taman dah. Tengok teruk buat ni. Ada hak mau lena tu. Tuhan duduk atas lagi pada arah tu. Bukan kata duduk rapat dengan arah ni. Tak, atas lagi. Hak seorang kata duduk sampai bunyi krek 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 krek.
Hak seorang lagi lepas atas lagi pula lah. Tengok sama-sama depa pun pening. Tak ada faedah buat ni. Pakai otak sendiri. Jadi gitu. Nah. Tu nak pegang ke mana ni? Hak pegang hak mana satu? Nah, hak seorang tu dia kata apa? Makin dekat makin tinggi makhluk ni makin dekat dengan Tuhan. Pula dah. Makin tingginya makhluk ni makin dekat dengan Tuhan. Makin berada di tempat yang tinggi makin dekat dengan Tuhan. Depa yang nak pegang macam tu. Depa pegang tu. Nah, puak ni kalau tak atas gunung cerai tu kan. Dia rasa dekat terus benda tak tahu dengan Tuhan. Sebab gunung cerai kan tinggi. Nah, duduk atas tu tak jauh dah ni dengan Tuhan ni. Nah, beli tangga tu ingat. Naik diri duduk atas tangga. Laki dekat lah dengan Tuhan ni. Pula tak. Makin tinggi makin dekat dengan Tuhan. Dia macam-macam hak depa. Depa punya pendapat. Depa sendiri pun pendapat dah berlawan dah. Nak lawan Zat kata kok nu, Zat kata ni. Hak seorang ni kata tu. Jadi pening. Nak ikut hak mana? Hak mana satu sunnah, hak mana bid'ah. Sebab apa akan geng sunnah. Hak mana satu hak sunnah betul tu. Jadi pening lah. Jadi itu yang kita kena ikut jalanan ulama ni. Kita ada kaedah-kaedah kita. Ni tak ada kaedah tu jadi gitu. Jadi terabak. Buat fahaman sendiri. Bunyi pun ikut Nabi, ikut Quran, ikut hadis. Tapi hakikat dia hak dipaham oleh otak aku sendiri. Hak tu ya. Padahal kita ikut ulama bukan menafikan ikut Quran dan hadis dah, tapi ikut ulama ni ikut Quran dan hadis tapi cara faham dia yang dibawa oleh ulama. Tu. Ada lagi video tu sampai kelar. Sampai kelar. Dia kata Tuhan duduk bunyi krik krik krik. Gila. Teruk dia. Jadi nak abang kata ni yang kata berjirim tu mengambil zatnya Allah yang maha tinggi akan qadar akan seukuran daripada lapang ni ruang. Tu orang panggil berjirim. Hak tu jirim. Dia ambil tempat. Kita pergi kepada takrif jirim sikitlah. Jirim ni apa dia? Matahayyaza binafsihi. Barang yang bertempat ia ataupun mengambil ruang ia dengan sendiri dia. Tu jirim. Matahayyaza binafsihi. Barang yang mengambil ruang yang bertempat ia dengan sendirinya. Dia ambil ruang. Nama dia jirim. Jadi kita ni tempat saya duduk ni. Saya duduk ni besar mana saiz badan saya. Jadi saya dah ambil ruang. Bila saya ambil ruang ni, kalau gitu tubuh badan saya ni jirim. Jadi bila jirim ni dia dah ambil ruang, jirim lain tak boleh ambil dah ruang kat itu. Macam kotak tisu ni, dia ambil ruang ni, saiz dia takat tu je, kecil je. Jadi dia ambil ruang takat saiz dia lah. Maka bila kotak tisu ni dah ambil ruang kat sini, ruang sini dah dia ambil, okey, jirim lain pula nak masuk. Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab ruang tu ada hak ambil lah. Sebab tu tengok. Bila ayak tu kita pacak kayu. Pacak kayu. Masuk dalam tanah. Tanah pun akan mengelak. Sebab kayu tu akan ambil ruang kat situ. Tanah dia akan terbuka mengelak. Sebab jirim dia tak boleh masuk macam tu. Dia tak boleh. Dia tak jirim hak jenis masuk tu. Jadi bila jirim ni ambil, jirim kayu tu ambil ruang situ tanah mengelak. Maka kayu tu ambil ruang kat itu. Ayak-ayak pun dia akan mengelak daripada kayu tu. Dia takkan masuk dalam ruang hak kayu tu dah ambil dah. Jirim dia tak masuk-masuk tu. Jenis jirim dia tak bermasuk. Sebab tu kalau terbang boleh terbang. Dia duk tekan apa? Dia duk tekan angin tu. Sebab dia jenis jirim ni dia tak bermasuk-masuk. Kalau bermasuk ke angin tu perak masuk berjilera dalam sayap kapal terbang tu, pakai tak terbang lah. Tapi jenis jirim dia tak bermasuk. Bila kita duduk tahun ni, angin dia akan mengelak. Dia akan mengelak. Dia takkan masuk
bermasuk ni. Jadi bila dia tak bermasuk tu, sebab tu kita tengok teman dia akan tepuk angin tu untuk naik, tepuk naik. Sebab dia jenis tak bermasuk. Boleh faham lah? Ni mengaji Pak Jirim. Biar ti jirim. Bila kita reti jirim, Tuhan bukan jirim lah tu ya. Nak abang kata Tuhan bukan jirim. Tuhan bukan jirim macam tu. Jirim ni makhluk. Jirim ni dia jenis ambil tempat. Jadi bila Tuhan bukan jirim, Tuhan tak mengambil ruang. Tak mengambil ruang. Jadi kalaulah ayat Quran duk habaq kata Tuhan ni bertempat, tang ni bertempat, tang nu. Hak tu kita tahu dah, hak tu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tu. Kalau hak duk kata Tuhan ni duduk atas langit ke, duduk atas arasy ke, Tuhan turun ke, Tuhan ni bersama dengan kita ke, Tuhan duk pihak nu ke, Tuhan duk pihak ni ke. Hak tu mutasyabihat, ayat yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ayat mutasyabihat ni cara mudah dia. Kalau kita baca tengok zahir dia macam Tuhan ada tangan lah. Zahir dia macam Tuhan ni duduk bersila atas langit lah. Ayat macam ni kita buat gini lah. Kita takdis dulu. Maha suci Allah Ta'ala daripada menyamai makhluk. Kita suci tak? Tuhan tak sama makhluk. Ini makna hak zahir nampak macam Tuhan sama makhluk. Makna zahir tu bukan dikendaki di sini. Makna zahir ni, hak zahir nampak Tuhan sama makhluk ni bukan hak nak macam tu, bukan hak nak macam tu. Habis tu, apa makna dia? Serah dekat Allah Ta'ala. Tak mau bahas panjang, serah kat Tuhan. Ni salah. Ni salah. Bukan Tuhan duduk alam gaib tapi duduk macam duduk dia. Bukan macam tu. Hak tu kan salah. Hak tu pengaku salah yang jauh daripada salah. Kita bagi jelas elok. Salah dia macam tu. Lagi tengok lagi. Jadi Tuhan dia bukan berjirim. Jirim macam tu, dia ambil qadar daripada lapang, seukuran daripada ruang dia ambil. Atau ada ia Allah tu arat. Ataupun dia tu arat. Arat ni yang berdiri dengan jirim. Yang tu orang panggil sifat kasyifah ataupun sifat li bayanil waqi'. Nak menyatakan realiti bagi arat. Arat ni apa dia? Yang berdiri, yang ada. Yang berdiri dengan mana? Yang ada dengan jirim, di jirim. Arat ni dia ada di jirim. Itu arat. Macam tisu ni. Tisu ni, diri tisu ni nama dia jirim. Diri tisu. Putih yang ada di tisu nama dia arat. Dia ada di tisu. Dia ada di jirim. Hak jenis ada di jirim, nama dia arat. Dia ada lah. Dia bukan semata sungguh dah. Arat ni dia kena ada. Ada di jirim. Boleh faham lah. Dia tu sifat yang ada di jirim, nama dia arat. Pedas ada di cabai. Pedas tu nama dia arat. Manis ada di gula. Manis tu nama dia arat. Lepas tu masin ada di garam. Masin tu nama dia arat. Habis lagi lah apa pun. Hijau ada di cabai. Merah ada di cabai. Putih ada di kapas. Hijau ada di daun. Jadi banyak lah. Jadi nak abang kata benda yang ada tumpang di jirim tu nama dia arat. Arat. Tu sebenarnya arat. Jadi sebab tu dia kata arat tu yang berdiri ni, yang ada dengan jirim ni, di jirim. Dia ada di jirim dah. Tu nama dia arat. Jadi Tuhan tu arat kan? Tak. Tuhan bukan arat. Jirim benda arat pun baru. Bila dia ada di jirim ni baru. Arat pun kena baru. Dia kena ada kat jirim, dia tak boleh duduk sendiri, tak boleh. Arat mana boleh duduk sendiri. Nak pergi cabut putih saja dekat kapas mana boleh, kena ambil kapas buat balik kan. Saya nak guna masin, cabut main masin tu lah, nak ambil balik. Tak boleh, kena ambil garam kali ya. Kena ambil jirim kali. Sebab dia arat ni dia mesti ada di jirim. Tak ada arat yang duduk sendiri tu, tak ada. Tak. Nak ambil putih di tisu mana boleh, kena ambil tisu sekali. Nak ambil tisu sekali.
Ni orang panggil arad. Nah, arad. Jadi bila arad dia tumpang di jirim. Jirim ni benda baru. Nah, benda baru. Kalau gitu dia tumpang di benda baru, dia apa benda baru? Arad ni baru juga. Nah, sama ya. Nah, arad ni benda baru. Jadi Tuhan dia bukan arad. Nah, bukan arad hak jenis tumpang di jirim tu dak. Nah, bukan macam tu. Habis tu. Atau ada ya Allah tu pihak bagi jirim. Nah, pihak ni nah, setengah orang sebut jihah pihak. Pihak ni dia ada 6. Pihak ada 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang tu orang panggil pihak tu. Arah. Nah, arah atas, arah bawah. Jadi Allah Ta'ala ni ataupun dia kata apa? Atau ada ya Allah tu pihak arah bagi jirim. Arah bagi jirim tu. Duk depan jirim, duk atas jirim, duk bawah jirim, duk belakang jirim. Tuhan bukan macam tu. Kalau macam tu baru. Nampak? Nah, kalau dia ni arah bagi jirim, dia ni baru. Nampak? Nah, Tuhan duk mana? Tuhan duk atas kita. Atas kita. Mana atas? Ni atas. Okey. Kalau gitu cicak duduk sini tu. Dia duduk bawah cicak ke? Dah cicak duduk kat tu. Cicak duduk kat tu dia bawah tapak lagi cicak lah. Dah bawah perut cicak. Ni atas kita, bawah cicak. Kok mana ni? Nah, ke atas juga pada cicak. Apa ni? Kalau atas cicak duduk belah kat kita lah. Bawah kita pula. Dah tak boleh tu. Dah tak boleh. Lewat dah. Jaga sungguh dah. Nah, Tuhan ni bukan makhluk. Nah, jadi dia kata atau ada ya Allah tu pihak bagi jirim. Nah, pihak bagi jirim. Nah, kita buat misal gitu. Seperti ada di atas arash. Seperti ada di atas arash. Kita buat misal gitu. Boleh macam tu. Tuhan duduk atas arash. Arash tu jirim lah. Arash tu jirim. Nah, arash tu jirim. Nah, sebab tu waktu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia meninggal. Nabi kata apa? Ihtazza arsyur rahman. Telah bergegarlah oleh arash Tuhan. Arash Tuhan gegar. Nak sambut kedatangan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dia kan ketua bagi Ansar lah. Nah, ketua bagi Ansar. Nah, orang yang kuat berjihad apa semua. Bergerak arash nak sambut. Jadi bila bergerak dia bergerak. Arash ni bergerak tu jirim lah. Nah, jirim lah. Gitu. Jadi Tuhan duduk atas arash ni tak boleh. Nah, tak boleh. Ada apa? Puak tu lah. Nah, ada orang tu dia berdebat dengan Wahabi kes ni lah. Dia tanya, hampa pegang Tuhan duduk atas arash? Ya. Lah ni nak tanya, pungkak Tuhan dengan arash tu kena tak? Dia tanya Wahabi macam tu. Lah, pungkak Tuhan dengan arash tu kena rapat tak? Ni kalau dengar kat Wahabi hak sini ni dia kata kena bunyi krik-krik-krik. Dia kena pening. Dah kena pening tu. Kena pening. Lah, dah kata duduk ah. Duduk ni kena ke tak kena? Nah, lepas tu hak seorang kata kena. Hak seorang lagi kata tak kena. Hak kata kena tu pasal duduk. Duduk mesti kena. Hak seorang lagi kata tak kena pasal tak berani letak kata Tuhan ada pokok tu. Dah tak. Dah ni tak tahu nak habaq ke mana. Jam dia mah. Pening kepala. Nah, lepas tu dia kata Allah ni guni lah. Nak tanya. Kalau Tuhan duduk atas arah, mana besar? Arah ke Tuhan? Hak mana besar? Nah, arah besar lagi ke Tuhan besar lagi? Jam terus. Nak jam. Kata Tuhan besar, arah kecil. Ke Allahu Akbar. Kena dah. Tuhan besar, arah kecil.
hak besar pergi duduk atas benda kecil ni orang bodoh. Orang bodoh. Dah tahu dah kata benda tu halus tu dia badan besar. Tak pak pergi duduk patah. Bodoh tu. Bodoh. Tak cerdik. Nah, ada pula dia besar pergi duduk hak halus. Tak cerdik. Nah, tak cerdik. Hak tu kalau kata-kata Tuhan tu besar daripada arash. Okey. Kalaulah sama besar. Oh, kalau gitu ternafilah duk sebut Allahu Akbar. Allah paling besar. Allah paling besar, tiba-tiba ada hak sama besar dengan dia. Tak boleh jadi ke ni? Tak boleh jadi. Kalau kata arash tu besar lagi ya, Tuhan kecil. Oh, begitu kata Allahu Akbar tak kena dah. Tak kena dah. Ni orang hujah zahir lah. Hujah zahir. Bukannya kita pun tak pegang besar badan tu. Kita bukan besar pegang tu. Hak kata Tuhan duduk atas arash, bunyi kerik-kerik tu. Dia kata apa? Tuhan ni maha besar. Dia besar. Ni bumi ni macam laptop dia bukan? Dia main laptop tu. Jadi Tuhan maha besar. Jadi Tuhan melihat. Dia buat gitu pula. La ilaha illallah. Ambil laptop bubuh atas kepala tu. Yang duk muhur nak derah sangat. Dia boleh pula dia kata Tuhan. Tengok gitu. Derah sangat. Banyak tengok kartun ni anime banyak sangat. Kita tengok anime juga tapi taklah mampu pelik macam dia ni. Dia gila lah. Jadi kita ni Tuhan dia tak berpihak bagi. Atau baginya bagi Allah tu pihak, ataupun Allah tu ada pihak dah. Ada pihak depan dia, ada pihak belakang dia, ada pihak tepi dia, ada pihak kanan, kiri, atas, bawah. Tu dak juga. Atau berhad ia Allah dengan tempat atau masa. Atau berhad ia. Berhad ni dia terjemah daripada ini ayat kuna fi jahdillah. Berhad dia terjemah daripada yataqayyada. Atau berhad ni maksudnya bersangkut paut. Ambil daripada terjemah yataqayyada. Atau bersangkut paut ia Allah dengan tempat atau masa. Bersangkut paut Allah ni dengan tempat ataupun masa tak berlaku ni. Hak bertempat ni jirim. Kita dah jelas dah takrif jirim. Jirim tu bertempat. Kalau Tuhan bertempat, Tuhan jirim. Tuhan jirim. Tak boleh kata tu. Ataupun dia bersangkut paut dengan masa, tak boleh. Lepas masa tu tambah atau itu. Lepas daripada masa tu tambah atau. Jatuh atau itu. Atau bersifat zatnya Allah yang maha tinggi dengan segala yang baru, bersifat dengan hak baru. Hak ni tak boleh macam tu. Tak boleh. Bersifat dengan hak baru. Ada arat pula. Macam mana baru ada arat dia pun ada arat juga. Tak boleh macam tu. Atau bersifat dengan kecil. Kecil kat sini dengan mana sedikit juzuk. Kecil sedikit juzuk. Kecil halus Tuhan ni, halus. Kena pakai mikroskop apa nak tengok pula. Nak kena zoom pula, zoom bagi rapat orang nampak tidak tak apa, tak nampak apa. Halus. Tak boleh nak potong, tak boleh nak kerat, nak belah bagi bukan macam tu. Hak jenis kerat potong belah bagi ni hak ni jirim. Benda kecil ni kalau dalam istilah kita lah Usuluddin ni dia kata jauhar firik, jauhar fardin. Jauhar firik tu benda halus, tak boleh nak bagilah. Nak kerat tak boleh, nak potong tak boleh, nak ketam pun tak boleh lah. Tak boleh. Tu orang panggil jauhar fardin. Jauhar firik. Halus, kecil terlampau. Jari kaki semut. Tu kalau ada mesin boleh potong dia tak halus lagi lah. Pihak tu kita kira halus dah. Mudah-mudah kata. Jari kaki tak semut lah. Untuk saya kata kasut semut. Dia nak kata benda tu halus. Tak boleh nak potong lah.
Hak tu benda kecil, nama dia jauhar fardin ataupun jauhar firik. Jauhar firik. Dia kalau dalam ilmu makulat lah. Kalau kita mengaji makulat ni, dia cerita bab makhluk ni. Nak bagi kita kenal makhluk, kita tahu Tuhan bukan macam tu. Dalam ilmu makulat ni, dia asal makhluk ni dia daripada benda yang kecil tu lah. Dalam ilmu tauhid kita panggil jauhar firik. Ilmu makulat ni dia kata kita dia asal daripada benda halus. Orang panggil nuqtah, satu titik yang kecil. Satu titik tu jauhar firik tu. Titik kecil. Okey. Titik yang kecil tu dia bila dia berhubung, dia bercantum, kita dah dapat dia punya panjang dia. Hak ni nama dia khot. Ni makhluk lah kan? Makhluk. Jadi nama dia khot. Jadi bila dia ada panjang, kita dah boleh kerat. Nak kerat boleh dah. Boleh kerat dah. Macam kita kata hadis itu tisu. Okey, dia satu titik yang kecil, dia berhubung ni dia akan dapat panjang macam ni. Panjang. Bila kita dapat panjang macam ni, kita dah boleh kerat dah. Boleh kerat. Hak panjang saja ni, panjang saja nama dia khot. Ni dalam ilmu makulat lah. Kalau dalam ilmu tauhid, jisim dan jisim. Hak tu ya, jisim. Lepas tu bila benda panjang ni, hak panjang ni dia bercantum pula. Dia panjang ni, dia main pula cantum panjang dah. Cantum. Macam ni. Dia akan jadi permukaan macam ni. Bila dah ada permukaan macam ni, hak ni nama dia sathun ataupun orang panggil sutuh. Sutuh ni permukaan ni. Benda panjang ni dah bercantum, jadi sutuh. Hak sutuh ni kita boleh belah. Kita nak belah boleh lah. Kalau takat panjang tak boleh belah lagi, baru kita boleh kerat. Tapi bila dia dah bercantum, hak panjang bercantum jadi permukaan, kita dah boleh belah dah. Sebab dia dah ada permukaan. Ketika tu boleh belah. Hak boleh belah tu nama dia sathun. Hak boleh belah mesti dia ada panjang. Dia mesti boleh kerat. Bila permukaan ni dia ada permukaan lain pula, meduk cantum atas dia. Cantum jadi tebal. Bila ada tebal, nama dia jisim. Apa jisim? Dia ni dah terima kerat, dia terima sebab ada panjang. Belah terima sebab dia dah jadi permukaan. Dia ada tebal, satu lagi dia dah terima kita kata ketam. Kaisik, ketam. Kita nak ketam boleh dah. Kita nak ketam sebab dia ada tebal, kita boleh ketam dah. Bila dia terima kerat, belah, ketam. Faham tak ketam tak? Kita nak ketam atas dia tu boleh dah. Ketika tu nama dia jisim. Dia terima tiga benda tu, jisim. Boleh faham tak? Tu dalam ilmu makulat. Kalau ilmu usuluddin, hang kerat, belah ke apa ke, semua jisim. Semua jisim. Gitu. Ya, tu semua tu makhluk. Tuhan bukan macam tu. Tuhan bukan macam tu. Atau besar pun dah. Atau ni bersifat dengan besar. Besar kat sini besar dengan mana banyak juzuk. Bukan besar darjat. Hak tu wajib kita kena sabit lah. Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Besar darjat. Besar kat sini hak kata hak sama dengan makhluk. Besar dengan mana banyak juzuk. Banyak bahagian. Dia bercantum lah. Maka ketika tu nama dia besar. Besar tak boleh. Besar dengan makna banyak juzuk itu mustahil. Besar nisbah pangkat hak tu wajib lah. Itu wajib. Hak kita kata Allah Maha Besar bukan besar banyak juzuk, badan dia besar enggak ada, tapi besar pangkatnya. Kedudukan dia tu besar. Allah Maha tinggi kedudukan, bukan tinggi badan. Bukan tinggi badan. Tinggi menyayuk, bukan gitu. Benda tinggi ni kalau dia jatuh tumbang, orang tak panggil tinggi lah waktu tu. Kan? Pokok tinggi pokok tu, tumbang tengah jalan. Elok tumbang orang panggil tinggi lah lagi. Orang tak panggil lah tinggi. Orang panggil apa? Panjang lah. Waktu panjang lah. Orang tak panggil tinggi lah. Orang tak nak, pokok tumbang lentang jalan. Pokok tinggi lah. Tak kena tu. Panjang pokok ni. Panjang lah. Dari tinggi jadi panjang pula lah. Dia pening. Jadi Tuhan ni bukan maha tinggi dengan mana tinggi
Badan, bukan. Tinggi pangkat. Besar pangkat. Besar sekolah ni. Padahal sekolah rendah. Sekolah rendah. Nah. Jadi kita faham sekolah rendah. Ni besar. Tinggi tingkat 4 juga. Pasal apa panggil sekolah rendah? Rendah tu tilik kepada kedudukan pengajian dia. Rendah lah. Tahap tu tahap rendah. Bukannya rendah diri bentuk sekolah tu, bukan hak tu. Ni sekolah tinggi ni. Sama kan sekolah rendah 4 tingkat juga. Hak tu tinggi tahap pengajian dia. Habis hang tu. Orang besar nak main kampung kita. Depa. Orang besar nak main masjid kita ni. Orang besar nak main masjid kita. Orang besar pintu masjid tu. Nampak agak hang ni Wahabi teruk. Orang besar nak main masjid tapi berbesar pintu masjid. Orang ni celui dia. Celui dia datang apa orang besar ni orang hak pangkat tinggi lah nak main tempat kita ni. Dia nak pergi faham besar tu pasal apa? Habis raksasa dia ingat raksasa tak? Atau bersifat ya Allah dengan berkehendak pada segala perbuatannya ya Allah dan segala hukumnya ya Allah. Berkehendak ni maksudnya mengambil faedah. Berkehendak kita buat itu mengambil faedah. Tuhan ni mengambil faedah mana? Pada segala perbuatannya. Apa yang dia buat dia mengambil faedah. Hak tu tak berlaku kat Tuhan tu. Tak berlaku kat Tuhan. Ni sama dengan baru lah. Kita ambil faedah sungguh. Korek buat parik nak ambil ayat. Ambil faedah dengan ayat. Ambil faedah sungguh tu kita Tuhan tak. Dan segala hukumnya hukum Allah. Allah letak hukum ni nak ambil faedah dengan hukum tu ada. Tuhan letak hukum. Orang ikut hukum. Orang langgar hukum. Nak jadi apa Tuhan? Tak jadi apa. Duk Tuhan ke situ lah dia. Orang nak kufur. Orang nak beriman. Tuhan duk Tuhan ke situ lah. Tuhan duk Tuhan ke situ lah. Habis wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Tak habis lagi yang mustahil ni. Insya-Allah lah. Minggu depan boleh pindah ke Arab dah. Jauh banyak lah. Banyak campur dengan Arab dah. Arab tak ada cerita dah. Terjemah kan. Orang tak. Kalau tak campur Arab tu kan. Tak mau dia nampak banyak lah. Bagus dia buat campur Arab Melayu ni. Dia rasa semangat dia ngaji. Banyak orang ngaji. Allah lah. Dah sebuah ni. InsyaAllah minggu depan lah. Kita baca sebuah lagi. Minggu